Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 23 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan pelantikan Profesor Diraja kepada Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas. Pelantikan Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas merupakan kali kedua selepas Allahyarham Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid pada tahun 1978. Pengurniaan watikah pelantikan Profesor Diraja kepada Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas di Istana Negara hari ini. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelantikan Profesor Diraja kepada Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas adalah atas perkenan Sultan Ibrahim dan Majlis Raja-Raja. Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas merupakan pengasas Institut Pemikir dan Tamadun Islam dan juga seorang tokoh pemikir peradaban Islam kontemporari yang amat disegani serta dihormati di dalam dan luar negara. Beliau juga merupakan individu penting membentangkan konsep Universiti Islam pada persidangan pertama pendidikan Muslim sedunia di Universiti King Abdul Aziz, Mekah pada 1977 yang telah membawa kepada penubuhan beberapa universiti Islam di seluruh dunia termasuklah di Malaysia. Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas adalah tokoh penting penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan menyumbang dalam rencana dasar, falsafah dan logo universiti dengan moto Zidni Ilman, tambahkan kepada ilmu pada 1970. Sementara itu, Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Akhtas menzahirkan rasa syukur dan menjunjung kasih kepada Sultan Ibrahim di atas kurniaan kepada beliau. Pelaksanaan cukai jalan kenderaan dan lesen memandu LLM secara digital tidak akan dimansuhkan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Suffolk berkata pihaknya tidak akan mengkaji semula pelaksanaan itu yang telah dimulakan sejak Februari tahun lalu. Menurut beliau, inisiatif pendigitalan cukai jalan dan lesen memandu adalah sejajar dengan dasar digitalisasi negara. Katanya memang terdapat permintaan beberapa pihak, terutama pengguna yang mahukan cukai jalan dan lesen memandu secara fizikal dikembalikan. Namun pihaknya akan meneruskan pelaksanaan itu kerana negara perlu progresif dan sudah banyak perkhidmatan dinaik taraf kepada digital. Anthony berkata pengguna boleh mencetak cukai jalan dan lesen memantau digital sekiranya terdapat keperluan termasuk bagi mematuhi peraturan negara jiran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan dan pameran pelabuhan dan logistik ASEAN di Johor Bahru. Beberapa pihak terutama pengguna meminta supaya kerajaan mengembalikan pelaksanaan cukai jalan dan lesen memandu fizikal berikutan ia menjadi keperluan memasuki negara jiran. Pada Ogos tahun lalu, dua lelaki warga Malaysia dilaporkan meluahkan rasa tidak puas hati apabila disaman oleh pihak berkuasa Thailand meskipun sudah mempamerkan lesen memandu digital yang dimiliki mereka. Berita seterusnya, hanya satu pertuduhan saja dikenakan terhadap 22 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings dan Berhad GISBH, Dato' Nasiruddin Muhammad Ali di Mahkamah Session Selayang hari ini. Peguam yang mewakili kesemua tertuduh, Dato' Rosli Kamaruddin berkata, sebelum ini Jabatan Siasatan Jenayah JSD Bukit Aman menyiasat mereka di bawah 10 akta. Bagaimanapun beliau berharap tiada lagi pertuduhan yang akan dikenakan terhadap anak guamnya. CEO GISBH bersama 21 yang lain didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan iaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancang hari ini.
Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan tiada had untuk pihak pembelaan menghantar representasi kepada pihak pendakwaan. Polis akan menjalankan siasatan lanjut terhadap lebih 30 lagi individu yang dikaitkan dengan GISB Holdings dan Berhad GISBH. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata kesemua mereka akan disiasat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. So, apa yang saya boleh cakap, kita tangkap SOSMA lebih kurang 60 orang. But after that, apabila kita berurusan dengan pihak AG Chambers dan keterangan yang ada, kita dapat menuduh 22 orang. So hari ini tuduh, masih ada siasatan lagi. Yang still alive pun ada, kita masih cari lagi. So yang balance tu kan? Yang balance kita akan mana yang dah habis mana yang belum habis ringan, kita akan buat siasatan lanjut. Pasal ini SOSMA kita panjang, kita punya siasatan. Ditanya sama ada kesemua baki tahanan terbabit akan didakwa, Tan Sri Razaruddin berkata beliau tidak menolak kemungkinan itu. Tambahnya, polis juga masih mengesan saki-baki ahli atau individu yang dikaitkan dengan GISBH. Terdahulu, seramai 22 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali, didakwa di Mahkamah Session Selayang atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Sementara itu, Tan Sri Razaruddin memaklumkan polis akan menyiasat dakwaan wujud pihak mengintai rumah pelindungan kanak-kanak yang diselamatkan dalam UPS Global dikaitkan GISBH. Jelas beliau, pihaknya akan mendapatkan maklumat kerana terdapat beberapa rumah pelindungan yang menempatkan kanak-kanak berkenaan. Mengintai rumah Perlindungan kanak-kanak. rumah perlindungan kanak-kanak yang ada di mana? Di Selangor, di Sembilan. Dia tak dedahkan, tapi dia kata ada pihak yang Nanti kita siasat. Kita akan siasat. Ya? Okey, terima kasih. Pasal dia ada rumah perlindungan, ada di Sembilan, ada di Selangor. Bapa kepada penyerang Balai Polis Ulu Tiram mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan menanam fahaman ideologi keganasan, memberi sokongan dan memiliki senjata api berkaitan kumpulan pengganas Daesh. Radin Imran Radin Muhammad Yassin 62 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan semula di hadapan Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid. Mengikut pertuduhan, Radin didakwa menggalakkan aktiviti pengganas Daesh dengan cara menanam ideologi keganasan kepada 3 individu termasuk isterinya Rosna Jantan dan 4 anaknya iaitu Radin Luqman, Radin Ramyullah, Farha Sobrina dan Maria. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Sungai Tiram, Johor Bahru antara 2014 dan 17 Mei lepas yang jika sabit salah mengikut Seksyen 130JG-A Kanun Kesesaan kurungan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Pertuduhan kedua dan ketiga pula dikemukakan mengikut Seksyen 130J-1-B dan Seksyen 130J-1-A Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup atau maksimum 40 tahun atau denda. Manakala anaknya Farha Sobrina berdepan pertuduhan dengan sengaja enggan memberi maklumat berkenaan kesalahan-kesalahan berkaitan Seksyen 130J-1-A dan Seksyen 130G-A jika sabit salah mengikut Seksyen 130M Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Hakim kemudian menetapkan 15 November depan bagi pengurusan kes. Dalam serangan di Balai Polis itu pada 17 Mei, 2 Konstebel Ahmad Azhar Fahmi Azhar 22 tahun dan Muhammad Syafiq Ahmad Said 24 tahun terkorban, manakala Korporal Muhammad Hasif Roslan 38 tahun cedera ditembak selepas diserang seorang lelaki yang akhirnya ditembak mati dalam insiden tersebut.
Seorang pekerja catering mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas 6 pertuduhan melakukan amang seksual termasuk meliwat membabitkan 4 remaja lelaki. Tertuduh Haikal Hazwan Cewan 24 tahun membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, Haikal Hazwan didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan memasukkan kemaluannya ke dalam dubur seorang remaja lelaki yang ketika itu berusia 14 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam sebuah bilik di apartmen Permata di Bandar Perda, Bukit Mertajam jam 3 petang pada Mac tahun lalu. Bagi pertuduhan kedua hingga ke-6, dia didakwa menghisap kemaluan 4 remaja lelaki berusia 14 dan 15 tahun termasuk mangsa bagi pertuduhan pertama. Kesemua kesalahan itu dilakukan di bilik apartmen sama antara Mac 2023 dan Mei 2024. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 14-B dan Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan, memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Pendakwaan dikemukakan Timbalan Pendau Raya Amira Ruzaini Wan Abdul Razak tidak menawarkan sebarang jaminan kerana kesalahan jenayah seksual melibatkan mangsa bawah umur. Namun Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK memohon jaminan minima atas alasan dia perlu menanggung perbelanjaan keluarga dengan pendapatan bulanan RM1,200. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikajamin RM20,000 bagi kesemua pertuduhan dengan seorang penjamin. Selain menetapkan syarat tambahan tidak dibenarkan mendekati atau mengganggu mangsa termasuk saksi pendakwaan. Kes akan disebut semula pada 25 November depan bagi mendapatkan laporan perubatan dan kimia. Dipaksa menjadi pekerja seks di sebuah premis kedai 2 tingkat di Kelang, Selangor, 7 wanita warga Vietnam berjaya diselamatkan Jabatan Imigresen Malaysia JIM kemarin. JIM dalam satu kenyataan berkata kesemua mangsa berusia 32 hingga 45 tahun itu dipercayai telah dikurung di premis tersebut dan dipukul jika enggan melayani pelanggan. Berdasarkan maklumat aduan, kesemua wanita Vietnam masuk ke negara ini sebagai pelancong tetapi dipaksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seks di premis tersebut. Semakan mendapati premis terbabit dikawal ketat oleh seorang kapten merupakan warga Bangladesh malah dipantau sepanjang masa melalui kamera lita tertutup CCTV. Ketika pemeriksaan, anggota operasi terpaksa memecahkan pintu utama kerana kapten terbabit enggan bekerjasama, malah cuba melarikan diri melalui tingkap namun berjaya ditahan. Hasil temu bual bersama mangsa, kesemua pasport wanita itu dipegang oleh individu dipercayai ejen yang menawarkan pekerjaan kepada mereka. Difahamkan mereka hanya dibayar RM60 bagi setiap pelanggan dan pergerakan dikawal ketat termasuk larangan keluar untuk membeli makanan dan barang keperluan. Katanya lagi, kes terbabit akan disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Act-IPSOM 2007 kurungan Akta 670. Terdahulu, serbuan itu diketuai oleh Bahagian Pencegahan Akta Act-IPSOM dan Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pelucuthakan Harta Amla Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Operasi yang bermula jam 11.23 malam itu dijalankan berpandukan kepada National Guideline on Human Trafficking Indicator NGHTI 2.0 bagi menepasti mangsa pemerdagangan manusia. Masih ingat insiden kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun melecur teruk seluruh badan selepas terkena renjatan elektrik dari bilik Janakuasa Tenaga Nasional Berhad TNB di Taman Seri Bayu Bayar Lepas Pulau Pinang pada November 2023. Mangsa Muhammad Dawis Zarif Muhammad Khairi yang kini berusia 13 tahun mula kembali ke sekolah minggu lalu selepas tahun menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Pada hujung tahun 2023, negara dikejutkan dengan insiden kanak-kanak terkena renjatan elektrik ketika memasuki bilik Janakuasa TNB untuk mengambil bola. Gambar dan visual tubuh mangsa yang melecur teruk tular di media sosial. Ibunya Suhana Samsudin 38 tahun berkata, anak bongsunya kini bersemangat memulakan sesi persekolahan walaupun sedikit malu dengan keadaan kulit tangannya.
tambah Suhana selepas menjalani lebih 6 kali pembedahan, Muhammad Dawisi masih memerlukan penjagaan rapi termasuk memakai pakaian khas yang melindungi kulitnya. Jelasnya lagi, selepas kejadian Muhammad Dawisi mengalami trauma namun kini sudah boleh terima keadaan dirinya. Bagaimanapun menurutnya, Muhammad Dawisi Zarif kini kembali aktif termasuk bermain bola bersama rakan serta abang kembarnya meskipun kedua-dua tangannya masih lemah. Sebanyak 776 kes kemalangan maut melibatkan pelajar sekolah direkodkan sejak awal tahun ini sehingga September lalu di seluruh negara. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ia melibatkan 20% daripada 4,043 kes kemalangan jalan raya yang dicatatkan. Seperti mana saya dalam ucapan saya dalam juga dalam media saya berikan, keadaan ini amat membimbangkan dan juga telah mendapat perhatian daripada Perdana Menteri kita sendiri. Dan pihak JSPT Bukit Aman telah menyahut kebimbangan ini dengan kita mengadakan operasi khas kemalangan jalan raya dan kita tumpukan kepada motosikal. Kerana motosikal telah menyumbang kemalangan jalan raya paling tinggi dan juga menyumbangkan kemalangan maut yang paling tinggi di antara kenderaan-kenderaan jenis kenderaan yang lain. Statistik pelajar yang terlibat dalam mat rempit atau lembu haram bagi tahun ini di antara Januari hingga September ada seramai 498 orang. Pelajar berumur 17 tahun ke bawah, 17 tahun ke bawah terlibat dengan kegiatan samsung jalanan iaitu mat rempit dan juga lembu haram. Itulah statistik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program advokasi kesedaran keselamatan jalan raya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Ederson di Ipoh Perak hari ini. Tambah Datuk Seri Muhammad Yusri, pelaksanaan ops khas motosikal yang dilaksanakan selama sebulan berjaya menurunkan kadar kemalangan maut. Katanya daripada jumlah itu, sebanyak 2,461 kes telah menurun kepada 274 kes berbanding tempoh sama tahun lalu yang mencatatkan 2,735 kes. Selain itu, jumlah kes maut pula direkodkan sebanyak 321 kemalangan berbanding 434 kes tahun 2023. Manakala jumlah kematian melibatkan penunggang dan pembonceng juga menurun kepada 324 kes berbanding 436 kematian tahun lalu. Pelawak dan usahawan Syuib Sepatu bengang serta marah selepas dituduh menunggang atau mengambil kesempatan terhadap arwah isterinya Siti Sarah Raisuddin. Beliau tidak mahu menerima permohonan maaf daripada individu terbabit melalui media sosial, sebaliknya menggesa pengguna akaun bernama The Nadia untuk bertemu dengannya secara bersemuka. Terdahulu, Syuib berkongsi di Facebooknya mengenai perkongsian seorang wanita di Instagram yang mendakwa pelawak itu akan menunggang sesiapa termasuk arwah isterinya. Ini berikutan Syuib bergambar dengan seorang bekas pembunuh yang mengerat 8 tubuh mangsanya yang mendapat pengampunan dari Sultan Kedah pada Mei 2018 dan dibebaskan 3 Oktober lalu. Bagaimanapun kenyataan wanita itu yang berbunyi, Syuib kod, bini meninggal pun dia tunggang, apatah lagi bekas banduan kerat 8 mengundang kemarahan pelawak itu. Syuib turut berkongsi beberapa paparan tangkap layar perbualan dengan wanita itu, antara lain meminta maaf kepada Syuib. Pelawak itu kemudian meminta wanita berkenaan memberikan alasan mengapa menuduh dia menunggang arwah Siti Sarah. Biarpun sudah meminta maaf, Syuib mahu pengguna media sosial terbabit bertemu dengannya secara bersemuka sebelum tindakan undang-undang diambil. Laporan tadi Mahir MG Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform dan sosial media Syugazette di Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.syugazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.